Okey, jadi yang pertama, apa-apa saja maklumat sebab sekarang kita dalam pandemik, so segala urusan kita buat secara dalam talian. Jadi maklumat yang cikgu perlukan mengenai pertandingan ini, cikgu boleh dapatkan dalam blog MSSPP badminton yang kami sudah sediakan. Kalau cikgu nak lihat, boleh lihat di sinilah. Inilah blog MSSPP kita. Nanti mungkin cikgu tak dapat lihat, saya share screen. Okey, cikgu dapat lihat tak skrin saya sekarang? Dapat. Dapat. Okey, terima kasih. Okey, baik. Jadi inilah blog MSSPP badminton kita. Okey, sambung balik. Okey, selain blog MSSPP kita juga menyediakan YouTube channel. Okey, tajuk YouTube channel badminton MSSPP. Okay, kalau nanti slide ini saya akan share kepada cikgu dalam blogspot kita. Okey, dalam blogspot yang tadi saya akan share dekat sini slide pembentangan ini. Jadi kalau cikgu tertinggal atau nanti ada kelas atau apa tak sempat, cikgu boleh lihat semula lah. Okey, dan ini channel YouTube kita. Seperti yang cikgu boleh lihat di sini, ada maklumat tentang pemenang dan program-program yang kami telah jalankan. So kalau boleh, cikgu tolong galakkan murid-murid untuk subscribe channel ini ya. Kalau ada pada masa hadapan, kalau ada lagi program, kami akan gunakan YouTube channel itu. Okey, baik. Jadi untuk tahun ini sebabkan COVID-19, kita tak akan adakan pertandingan MSSPP seperti sebelum ini, di mana ada perjumpaan secara face to face lah, murid bermain sesama lawan. Tapi sekarang kita semua buat online sahaja. Okey. Okey, baik. Dan peserta sama seperti yang sebelum ini, cuma kali ini semua online sahaja. Ada juga penyertaan sehingga ke MSSM, semua ada. Okey, baik. Okey, sekarang syarat pertandingannya terbuka kepada semua sekolah di dalam negeri Pulau Pinang. Tetapi cikgu, kamu cuma boleh hantar 3 orang peserta untuk setiap kategori sahaja. Disebabkan kami pertandingan ini akan dijalankan dengan merakam video. Jadi video itu kami juga perlukan hakim yang ramai untuk melihat, menghakim video itu. Jadi kalau kami tak menghadkan bilangan video, jadi mungkin akan jadi satu masalah lah. Okey, jadi kami telah membuat keputusan setelah berbincang bersama AJK. Kami memaksimumkan 3 orang peserta untuk setiap kategori. Contohnya untuk sekolah rendah. Okey, contohnya untuk sekolah rendah. Ya. Okey, contohnya untuk sekolah rendah ada kategori under 12 lelaki dan kategori under 12 perempuan. Okey, jadi untuk kategori under 12 lelaki, sekolah cikgu boleh hantar 3 orang peserta. Maksimum. Kalau seorang tak apalah. 2 orang pun tak apa. Tapi maksimum 3 orang. Dan perempuan 3 orang. Jadi untuk sekolah rendah, maksimum penyertaan 6 orang. 3 orang untuk setiap kategori. So untuk sekolah menengah pun sama juga. Setiap kategori 3 orang. Jadi kalau maksimum dia ada 12 orang lah untuk sekolah menengah. Okey. Dan kita akan pertandingkan 6 kategori seperti yang cikgu dapat lihat ya. Nanti di akhir sesi taklimat ini saya akan beri peluang cikgu tanya soalan. Okey, baik. Nanti ya. Macam mana saya nak hilangkan ini? Okey, saya angkat. Okey, kemahiran yang akan dipertandingkan 5 kemahiran ini. Okey, 5 kemahiran ini iaitu net play, net lifting, drive, backhand dan smash. Ikut turutan dia. Nanti saya akan tunjukkan satu gambar aja yang lebih jelas. Okey, dan dalam setiap kemahiran ini, contohnya kita buat net play dulu. Lepas net play dah selesai, kita boleh peserta kita boleh rehat 10 saat. Maksimum lah. Kalau dia nak rehat 5 saat pun boleh, berapa pun boleh. Tetapi dalam masa 10 saat. 11 tak boleh lah. Lepas itu dia sambung buat net lifting. Rehat lagi, buat drive. Rehat, buat backhand. Rehat, buat smash. Okey. Dan jangka masa video yang maksimum 5 minit sahaja.
Maksudnya semua kemahiran ini tambah dengan masa waktu rehat, semuanya maksimum 5 minit. Okey, kalau dia dah selesaikan video tu dalam masa 3 minit, jadi 3 minit sajalah. Okey. Seterusnya. Ya betul. Kelima-lima kemahiran ini perlu dirakamkan dalam satu video sahaja. Dalam satu video. Tak boleh ada editing. Okey, tak boleh sunting. Maksudnya dari mula video itu dirakam, dia kena mula-mula dia dah buat net play. Sambung lagi tanpa henti. Rehat pun tak apa, kita hakim akan lihat dia rehat. Okey, lepas tu dia sambung net lifting. Rehat, sambung lagi. Drive, sambung, backhand, sambung, smash. Okey, baru dia boleh stop video itu. Okey, jadi sebarang suntingan, sebarang editing dalam video akan dibatalkan terus penyertaan. Okey, jadi kita nak lihat perbuatan itu, kelima-lima kemahiran ini dalam satu video dan sekali rakaman. Okey, baik. Okey, ini saya buat satu carta lah untuk cikgu. Minta maaf saya dengar tak jelas. Cikgu beri saya peluang untuk terangkan dahulu. Okey, baik. Contohnya kemahiran pertama net play. Okey, bilangan perlakuan dia 5 kali ke kiri dan 5 kali ke kanan. Dia alternate lah. Okey, dan penerangan dia saya ada berikan di sinilah, dan juga contoh video dia saya juga akan berikan nanti. Cikgu boleh lihat. Okey, baik. Nombor satu, boleh bermula dari mana-mana arah dahulu. Maksudnya ikut peserta itulah. Kalau dia nak mula dari arah kiri, kiri. Kalau kanan, kanan. Okey. Lepas itu dia kena alternate. Maksudnya kalau first movement, pergerakan pertama dia ke kiri, dia pulang ke center of action, pulang ke tengah. Yang kedua dia kena pergi ke kanan. Okey, lepas tu pulang ke kiri, pulang ke kanan dan seterusnya lah. Okey, perlu pulang ke titik permulaan. Okey, untuk titik permulaan ni cikgu perlu sediakan objek. Okey, peserta lah, bukan cikgu lah. Okey, sediakan objek ini. Okey, kalau sebab sekarang kita buat secara atas talian kan. Jadi murid dia perlu merakam video di ruang yang lapang. Okey, lepas tu kalau bukan dalam kod, kita perlukan satu objek ini untuk hakim lihat itu sebagai titik permulaan pergerakan dia, sebagai satu tanda lah. Kalau lah murid dia nak buat dekat dalam kod pun boleh. Okey, kalau dalam kod mungkin tak perlulah objek ini. Okey, tapi sama sahaja buat dalam kod dekat padang sama sahaja, maka dia kita tumpu pada pergerakan murid sahaja. Okey, kalau dia buat dalam court badminton pun tak akan tambah markah, sama sahaja. Okey, net play, net lifting dan drive semua sama. Okey, konsep dia semua sama, 5 kali kiri, 5 kali kanan. Okey, dan seterusnya kita ada backhand dan smash. Untuk backhand dan smash 10 kali berturut-turut, terus habiskan. Okey, untuk backhand ikut player peserta masing-masing lah. Kalau tangan kiri, tangan kanan dia backhand lah. Okey, murid akan tahu lah. Lepas itu untuk backhand, setiap kali lepas pukul backhand sama, pulang ke titik permulaan, balik ke tengah tu, lepas tu lakukan lagi pergerakan tu untuk 10 kali berturut-turut. Lepas dah siap, baru kita buat smashing. Okey, smashing forehand sahaja. Kalau murid itu dia gunakan tangan kanan untuk pegang raket, bahagian kanan lah tempat yang dia perlu smash. Okey, kalau dia tangan kiri, tempat tangan kiri lah yang dia perlu smash. Okey, dan sama smash, pulang ke tengah, bergerak kembali ke belakang dan smash balik 10 kali sampai habis. Okey, sekarang saya tunjukkan video. Okey, saya tunjukkan video. Okey, contoh video dia macam ni. Cikgu-cikgu boleh lihat video Nampak video tak? Boleh. 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 Contoh video dia. Okey, lihat. Ini adalah
bekas pemain kebangsaan kita. Kalau cikgu kenal lah. Okey. Okey, video ini bila saya terima dia punya resolution sudah turun dah, sudah kurang. Jadi contoh yang tak baiklah. Okey, yang saya nak dapat dari peserta, video dia tak boleh yang begini. Kalau macam ni akan kena tolak makan. Nanti saya akan bincangkan nanti. Okey, nampak ini backhand. Pergerakan dia lepas dia pukul backhand dia akan pulang ke titik tengah. Berehat. Lepas itu smashing pula. Okey. Smashing. Okey, video ini sudah ada dalam blog ini, YouTube channel inilah. Kalau cikgu nak lihat nanti boleh. Okey, boleh lihat. Okey, seterusnya saya juga dalam slide ini nanti saya akan kongsikan maklumat yang lebih lanjut lah. Saya tak akan baca semualah sebab saya tak nak buang masa cikgu. Cikgu boleh baca sendiri. Di sini akan ada definisi dia, rasional dia, cara dia macam mana, dan ada juga butiran pemerhatian. Okey, mungkin cikgu akan ada soalan. Subjektif lah, macam mana kita nak lihat murid ni lagi baik, murid itu lagi baik. Ya betul cikgu, memang subjektif. Saya pun rasa subjektif, tetapi ini program yang dirancang oleh pihak KPM bersama dengan MSSM. Program ini diturunkan oleh mereka, jadi kita terpaksa laksanakanlah. Dan untuk memastikan kita dapat memilih peserta yang terbaik, saya akan mencari hakim yang adil dan berkecuali. Okey, maksud adil dan berkecuali maksudnya saya akan cuba cari jurulatih berkecuali. Dia tak mengajar di negeri Pulau Pinang dan dia ada kelayakan. Okey, sebagai contoh lah, saya sudah mendapat cari bekas pemain kebangsaan, Woon Ke-wei, dan ada juga Iskandar. Okey, itu antaralah hakim yang kami akan dapatkan untuk membantu menghakimi video daripada setiap murid. Okey, jadi saya harap cikgu boleh fahamlah kesukaran yang kita hadapi dan apa yang kita boleh buat. Okey, jadi sekarang memang itu saja yang kita boleh buat lah. Yang terbaik saya pilih hakim yang berkecuali. Okey, baik. Minta maaf. Okey, baik. Okey, ini ada gambar. Okey, cara dia net play macam mana. Okey, net lifting. Okey, semua akan disediakan. Okey. Butiran dia semua ada dengan gambar semua, nanti cikgu boleh lihatlah. Okey, smash. Okey, seterusnya penjelasan pelaksanaan aktiviti. Okey. Contoh setiap pergerakan kemahiran akan diberikan seperti yang saya tunjukkan dekat cikgu tadi. Contoh video itulah cikgu boleh lihat. Dan juga selain contoh video yang saya berikan tadi, cikgu boleh lihat dekat show more di sini. Ada contoh peserta perempuan dan peserta lelaki. Okey, kalau contoh cikgu nak lihat, nak tunjukkan yang peserta perempuan. Okey, bekas pemain Indonesia. Ini contoh yang kita dapatkan lah. Tapi cikgu ingat dalam video cikgu tak boleh edit langsung. Tak boleh ada perkataan, tak boleh ada muzik, tak perlu semua. Saya nak yang seperti tadi sahaja, di mana peserta melakukan pergerakan. Tak perlu edit, nak tulis net play lah apa semua tak perlu. Okey? Kalau cikgu nak lihat lagi jelas boleh subscribe channel Muhammad Razif Abdul Latif jugalah. Okey, baik. Lepas itu okey, ini saya sudah beritahu panel penilai berkecuali. Okey. Peserta yang mendapat markah tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Okey, macam mana pengiraan markah dia? Dia mungkin tidak dimasukkan. Okey. Okey, pengiraan markah dia maksimum 50. 10 untuk setiap kemahiran. Okey, cikgu ambil nota. 50 markah maksimum, 10 markah untuk setiap kemahiran. Okey, jadi murid yang mendapat markah tertinggi dia akan dipilih sebagai pemenang lah. Okey, dan itu akan berdasarkan
justifikasi yang diberi oleh panel penilai. Okey. Baik. Seperti yang saya beritahu tadi, tempat tak akan mempengaruhi markah yang diberi, sebab dalam pertandingan ini apa yang penting ialah pergerakan dari segi teknikal, macam mana murid itu bergerak, memukul bola itu. Okey. Tak perlu pukul bola, nanti saya beritahu lagi. Okey. Okey, peraturan pertandingan adalah berdasarkan peraturan MSSPP yang sebelum inilah. Okey, seterusnya video penyertaan perlu dihantar melalui sekolah. Ya, betul cikgu, melalui sekolah. Murid-murid tak boleh sertai sendiri ya, sebab ini pertandingan MSSPP. Okey, jadi tapi cikgu tak perlu bimbang untuk nak kutip video semua. Nanti saya akan beritahukan dengan lebih lanjut. Semua kemahiran perlu dirakam dalam satu video sahaja. Okey, sudah diberitahu. Okey, urusan rakaman boleh dilakukan oleh peserta sendiri. Okey, dan terbaik kalau paling baik murid sendiri yang rakamlah. Okey, dan pendaftaran tapi pendaftaran guru yang perlu buat. Okey, faham Okey, baik. Kamera tak boleh digerakkan. Okey, tak boleh digerakkan. Letak statik macam yang cikgu dapat lihat tadi. Lepas itu pastikan video jelas. Okey. Kalau diedit akan disqualify. Okey. Walau bagaimanapun cikgu perlu masukkan maklumat seperti pengenalan peserta dan tajuk. Okey, semua ini saya akan tunjukkan dalam saya sudah tunjukkan dalam sini sebenarnya. Nanti sekejap. Back. Okay, dalam channel Badminton MSSPP ni sudah ada panduan edit tajuk dan pengenalan pertandingan badminton. Jadi cikgu boleh lihat yang inilah di sini. Sebab itu saya suruh cikgu kalau boleh kamu perlu subscribe channel ini. Ada banyak maklumat yang kami akan masukkan di sini. Okey. Okey, baik. Itu tentang pengenalan peserta dan tajuk video. Okey, lepas itu jangan masukkan muzik. Jangan masukkan muzik. Biar dia kosong saja. Okey, baik. Inilah tajuk yang saya beritahu tadi ya. Okey, nama, sekolah, daerah, kod sekolah. Okey, cikgu, dalam pengalaman saya untuk pertandingan sebelum ini, ramai murid yang berikan maklumat yang salah. Sepatutnya dan sebenarnya ramai yang telah kami disqualified sebab masalah kesalahan maklumat. Jadi di sini sekali lagi saya harap cikgu, sebab itu kali ini saya minta sangat-sangat cikgu yang tolong isikan pendaftaran. Okey, sebab cikgu perlu isi sekali sahaja dan semua murid anda sekolah yang sama akan dapat maklumat yang betul lah. Okey, jadi sepatutnya tak ada isu kesalahan maklumat lagi. Kalau ada kesalahan maklumat, cikgu yang akan bertanggungjawab lah. Okey, sebab borang ini hanya boleh diisi sekali sahaja. Okey, dalam gambar yang di tik hijau ini maksudnya yang betul lah. Yang salah ni sebab masukkan perkataan. Itu dikira sudah diedit lah. Okey, video pergerakan tak boleh edit. Sebelum video pergerakan masukkan tajuk dan pengenalan diri. Okey. Okey, next. Okey, tanpa pukulan bulu tangkis. Kalau cikgu boleh lihat dalam video tadi tak ada bulu tangkis pun. Okey, cuma pergerakan tangan, kaki dan raket sahaja. Okey, tak perlu shuttlecock. Okey, lepas tu minta murid-murid pakai pakaian yang sesuai. Okey, sebab kita memang buat dalam kawasan rumah sendiri kan. Okey, jadi kalau boleh pakai pakaian yang sesuai dan berkasut sukan. Okey, berkasut sukan macam nak main badminton. Okey, jangan pakai kasut macam nak pergi pantai. Lepas tu masuk pertandingan ini ya. Okey. Okey, ini sekarang garis masa. Okey, cikgu untuk tahun ini kita tak buat seperti yang sebelum ini, perlu pendaftaran dulu barulah datang bertanding. Kali ini tak perlu sebab semuanya online, terus berdaftar maksudnya terus bertanding. Okey? Maksudnya pertandingan ini akan bermula daripada 30 Ogos
hingga 10 September. Jadi bermula 30 Ogos ini cikgu murid-murid sudah boleh menghantar video. Kalau rasa sudah bersedia, video sudah sedia, maklumat semua sudah settle, cikgu boleh mula isi maklumat. Bermula 30 Ogos dan tarikh akhir 10 September. Lepas 10 September, kalau ada cikgu, ada peserta yang baru nak hantar, sorry, tutup. Google Form itu akan tutup dan cikgu tak akan dapat akses lagi. Jadi kalau sebarang masalah, cikgu perlu tanggung sendirilah kalau lewat. Okey? Dan penghakiman video akan dilakukan selepas kami kumpul semua video dan kategorikan sekali dan kami akan umumkan pemenang sebelum 3 Oktober. Okey, kenapa saya tak berikan satu tarikh yang tetap? Sebab kita masih tak dapat pastikan berapa penyataan yang akan kami terima. Okey, kalau terlalu banyak, kami pun perlu masa yang lebih banyak untuk memeriksa setiap video lah. Okey, sebab kita akan lihat setiap video seperti yang cikgu cakap, seperti yang cikgu fikir, subjektif, betul tak? Jadi kita perlu periksa lebih lanjut lah. Okey, dan saya akan wujudkan grup WhatsApp untuk para pemenang. Okey, maksudnya kalau kamu menang, saya akan umumkan dalam YouTube channel dan kemudian saya akan masukkan guru pasukan sekolah ke dalam grup WhatsApp. Okey, kenapa? Sebab selain daripada menang, cikgu juga, murid-murid, peserta-peserta juga akan mewakili Negeri Pulau Pinang ke peringkat MSSM. Okey, dan maklumat lanjut saya akan beritahukanlah. Okey, hadiah. Okey, hadiah untuk kali ini sebab maklumat kita adakan program ini bukan nak menyusahkan orang saja. Okey, bukan sajalah, bukan nak menyusahkan orang. Okey, kami nak beri peluang kepada peserta untuk mendapatkan markah dalam PAJSK. Okey, so kami sediakan 5 tempat lah. Dalam PAJSK pun memang sampai ke 5. Kalau ada ke 10, saya akan sediakan ke 10 lah. Tetapi masalah dia ke 5 sahaja. Dan seperti biasa, CJ penyertaan untuk para peserta yang layak. Okey, semua orang akan dapat yang layak lah akan dapat CJ penyertaan. Yang menang akan dapat yang tempat kelima-lima tempat pertama ini akan dapat medal dan CJ pencapaian. Okey, untuk setiap kategori ya. Okey, baik. Okey, selain itu kami juga akan memberikan Piala Johan Keseluruhan kepada sebuah sekolah rendah yang mendapat jumlah markah tertinggi. Okey, macam mana kami kira? Maksudnya contoh dalam sekolah itu 3 penyertaan yang disertai, ketiga-tiga dapat mungkin tempat pertama, kedua dan ketiga. Okey, maksudnya jumlah dia akan dapat yang tertinggi lah. Jadi piala ini akan dihantar ke sekolah dia lah. Okey, sama juga dengan peringkat sekolah menengah. Okey. Okey, sekarang tindakan pengurus pasukan, cikgu-cikgu lah. Okey, mengisi Google Form pertandingan sebelum tarikh tutup. Okey, yang tadi saya beritahu 10 September. Okey, lepas itu memastikan murid dapat memuat naik video dalam YouTube dan memberi pautan video mereka kepada cikgu. Okey, pastikan cikgu boleh ajar murid macam mana nak upload video tu dalam YouTube. Tak tahu tak apa, saya juga sediakan panduan dia. Okey, okey. Di sini yang saya nak beritahu cikgu tadi ya. Cikgu tak perlu kutip video dengan murid. Okey, kecuali murid betul-betul ada masalah lah, tak ada masalah dengan internet atau apa. Sebenarnya cikgu cuma perlukan pautan video saja. Video link sahaja untuk mengisi Google Form. Okey, so tak perlulah cikgu nak transfer video tu semua. Okey, terus upload dalam YouTube, bagi kami link saja. Okey, dan pastikan link itu boleh digunakan. Jangan hantar link YouTube, bila kami buka nanti tak boleh. Dia cakap video ini private lah, video ini tak wujud, tak boleh diguna. Kalau kami buka saja nampak macam tu, disqualified. Okey.
Okey, panduan mengisi Google Form dan memuat naik video telah disediakan dalam blog MSSPP. Cikgu boleh lihat di sini. Yang ini, dokumen penting untuk pengurus pasukan, syarat pertandingan. Nanti cikgu boleh lihat panduan mengisi Google Form dan panduan menghantar video YouTube. Okey, kalau cikgu nak lihat, saya boleh tunjukkanlah. Okey, ada first step sampai last. Okey, dalam bahasa Melayu, cikgu boleh lihat. Kalau betul-betul ada masalah juga, cikgu boleh tanya saya lah. Okey, ini panduan untuk mengisi Google Form. Nanti saya akan ke sini. Okey, cikgu perlu tahu Google Form terbahagi kepada dua. Google Form sekolah rendah dan Google Form sekolah menengah. Jangan tersalah isi. Okey. Yang kuning, yang berwarna kuning ini Google Form untuk sekolah menengah. Yang berwarna biru Google Form untuk sekolah rendah. Kalau cikgu scan sekarang, tak akan dapat masuklah. Okey, kalau cikgu scan QR code yang ada di sini sekarang tak dapat masuk sebab saya sudah set bermula pada tarikh yang kita sudah tetapkan. Okey. 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 Sekarang maklumat penting cikgu, kamu cuma dibenarkan isi sekali sahaja. Jadi sangat-sangat penting pastikan semua maklumat betul-betul tepat sebelum mengisi Google Form. Okey, cek 10 kali, confirm, hantar. Sebab sebarang kesalahan tanggungjawab guru dan peserta sendiri. Okey, kalau peserta bagi maklumat yang salah, cikgu isi salah, habis, batal penyertaan dia. Okey? Okey, rayuan kami tak akan terimalah sebab sudah diberitahu sebab memang online ni memang banyak dia punya yang kita perlu lihat. Okey, jadi mungkin kita tak cukup masalah untuk nak pergi layan rayuan setiap seorang. Okey, sebab itu last semua ini saya nak cakap, cikgu tolong semak baik-baik sebelum hantar. Okey, link boleh guna ke, IC betul ke tak, kod sekolah betul ke tak, nama betul ke tak, semua maklumat itu perlu tepat dan betul. Okey, sebab bukan sahaja di peringkat MSSPP, kita juga akan gunakan di peringkat MSSM nanti. Okey, baik. Lagi satu. Okey, bukan semua sebab kita ada, saya belum beritahu kita akan ada 30 peserta mewakili negeri Pulau Pinang ke peringkat MSSM. Untuk setiap kategori kita akan pilih 5 orang peserta untuk setiap kategori. Okey, 5 orang peserta. Okey. Jadi untuk peringkat MSSPP kita akan ada 30 orang pemenang kan? Okey, nanti saya lihat. Di sini kita akan ada 30 orang pemenang. Namun begitu, bukan semua 30 orang di sini akan menyertai pertandingan peringkat MSSM. Kenapa? Sebab kita masih ada peserta dari Akademi Badminton Malaysia. Okey, seperti tahun sebelum ini juga pemain pada peringkat MSSPP akan bertanding. Bila dah dapat johan, kita akan buat satu pemilihan. Okey, pemilihan antara johan peringkat MSSPP dengan peserta dari Akademi Badminton Malaysia. Okey, harap maklum cikgu. Okey, baik. Sekarang kita pergi ke Google Form. Okey, Google Form ini saya sudah buat panduan tapi sebab kita online sekarang, saya bagi nanti sebentar. Okey, minta maaf cikgu boleh dengar saya tak? Boleh Dengar. Okey, baik, terima kasih. Okey, sekarang Google Form. Dengar. Okey, terima kasih. Sekarang saya akan terangkan macam mana nak isi Google Form. Okey, untuk sekolah rendah dahulu. Okey, untuk sekolah rendah dahulu lihat baik-baik jadual dia. Okey, baik. Nanti saya tekan preview.
Okey. Sekejap. Okey. Email cikgu, sebab kita akan terima penyertaan dari sekolah swasta juga, jadi saya tak limitkan hadkan untuk penyertaan yang memerlukan email MOE sahaja. Jadi cikgu boleh gunakan email sendirilah. Okey, email masukkan contoh dia hwc@gmail.com contoh. Okey, masukkan nama guru. Kalau boleh bukan kalau boleh, semua kena isi dengan huruf besar. Okey, nombor kad pengenalan. Masuk dengan sempang. Okey, sekolah SJKC Sichong Cawangan. Contoh dia, okey, kod sekolah. Kod sekolah pastikan betul. Daerah Timur Laut, nombor telefon. Okey, masukkanlah contoh Okey, next. Next saya bagi peluang cikgu lihat lagi sekali video. Cikgu boleh lihat sekali lagi. Okey, apa yang saya perlukan? Tajuk. Lepas itu pengenalan murid. Lepas itu video pergerakan sampailah habis. Sebelum hantar, cikgu lihatlah betul ke video yang murid saya hantar ni sama tak dengan apa yang kami berikan. Okey, sama? Settle, boleh hantar. Okey, next. Okey, kalau dah sama, next. Baca semua maklumat dia. Okey. Okey, cikgu lihat sini Sila isi tiada jika tiada penyertaan. Kalau tak ada penyertaan, tulis tiada. Apa maksud dia? Contohnya, sebab kami hadkan 3 orang, betul tak? Okey, jadi contoh sekolah cikgu cuma dapat seorang saja yang nak menyertai. Okey, jadi saya sudah sediakan untuk peserta kedua dan peserta ketiga. Okey, untuk maklumat yang lebihan ini, cikgu tolong isikan tiada. Okey, faham cikgu? Tolong isikan tiada. Okey, contoh pemain pertama saya Lee Chong Wei. Okey. Okey, kad pengenalan seperti biasalah masukkan 07. Okey. Okey, pautan video dia cikgu kena masukkanlah link dia, copy dan paste sahaja. Okey, contoh di sini kalau saya ambil video inilah saya copy link dia. Cikgu boleh copy video URL, tekan share, copy link pun boleh. Banyak cara. Lepas itu cikgu paste sahaja. Okey, cikgu boleh paste sahaja. Okey, masuk link ini, settle. Lepas itu sebelum hantar, cikgu boleh semak lagi. Copy, check tengok. Masuk tengok boleh tak? Ada. Okey, settle. Maksudnya betul lah. Okey, untuk yang peserta kedua, kalau ada, teruskan sampai habis. Okey, kalau tak ada, tulis tiada. Okey, tulis tiada, 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 tiada. Okey, kalau tiada lah. Okey, next. Okey, seterusnya. Tadi saya lupa beritahu. Yang tadi kategori apa? Lihat di atas sini. Yang tadi kategori under 12 lelaki. Okey, bawah 12 lelaki. Jangan tersilap masuk. Kalau tak nampak sini pun, dekat bawah ni pun saya sudah tulis sekali lagi. Jadi pastikan masukkan maklumat yang betul. Okey, yang ini untuk under 12 perempuan. Kalau sekolah cikgu cuma semua murid perempuan, yang lelaki tak ada, isi tiada untuk yang lelaki semua. Okey, yang ni pun sama. Okey. Contohlah okeylah tulis seorang lah Woon Ke Wei. Okey, contoh. I see. Okey. Pautan video. Pautan video tak boleh tiada lah, kena ada. Pautan video. Okey, contoh. Cikgu jangan masuk pautan video saya lah. Cikgu masuk pautan video peserta. Okey. Tiada. Okey, tiada. Kalau tak ada, kalau ada tolong isi semua. Okey, sebab saya nak tunjukkan untuk cikgu saja sekarang. Okey, next. Okey, baca semua. Klik setuju. Tekan submit.
Bila cikgu nampak your response has been recorded, maksudnya sudah siap lah, sudah hantar, kami dah terima. Okey, tapi kalau cikgu sepatutnya lah, sebab ini contoh saja, cikgu bila hantar, semak semua sekali lagi, pastikan betul, baru tekan submit. Okey, okey, sekarang untuk sekolah menengah. Okey, untuk sekolah menengah, okay, nanti ya. Okey, untuk sekolah menengah, sama sahaja. Cuma warna saya tukar jadi kuning. At least cikgu boleh nampak sikit dan sekolah menengah. Okey. Sama masukkan email. Saya masuk merapu saja cikgu sebab saya nak cepat. Okey. Nama cikgu. Nombor kad pengenalan. Sekolah cikgu. SK apa? Okey. Kod sekolah PBC berapa? Daerah apa. Okey, masukkan dan nombor telefon. Okey, next. Okey, sama lihat video tadi. Okey, sama juga pengisian dia under 15 lelaki, masukkan maklumat dia. Okey, masukkan. Tiada. Contoh kalau semua tiada lah. Kalau tiada jangan isilah cikgu. Okey, ini contoh saja. Saya nak bagi cikgu lihat. Okey, kalau tiada. Cikgu penat cikgu, saya pun penat juga. Saya cuba bagi habiskan secepat mungkin bagi cikgu faham betul-betul, nanti kita tak ada masalah lah. Okey, yang tadi under kategori under 15 lelaki, lepas tu under 18 lelaki, sekarang under 15 perempuan pula. Okey, bawah 15 perempuan pula. Okey, yang untuk sekolah menengah dia lagi banyak lah. Okey, tengok. Saya sengaja tak nak isi di sini. Kalau cikgu tekan next, dia akan suruh cikgu isi. Pasti kena ada isi maklumat. Okey, contoh cikgu isi kan, tak habis kan, cikgu tekan next terus. Tak boleh, dia nak juga. Okey, yang ni untuk under 18 perempuan. Okey, tiada. Contohlah kalau tiada. Okey, next. Okey, sama juga macam tadi. Kalau semua dah settle, baca, cek semua betul dah. Okey, submit. Kalau nampak ni, maksudnya dah hantar lah. Dah settle. Okey, kalau nampak yang ni, maksudnya dah settle semua, cikgu. Okey, baik. Sekarang kita lihat balik blog. Okey, dalam blog ada lagi lah syarat ini saya tak akan baca lah. Cikgu nanti kalau bila free, cikgu baca sendiri ya. Syarat pertandingan ini seperti apa yang saya beri dalam taklimat. Cuma dia dalam format dokumen. Okey, saya buka untuk cikgu lihat lah. Okey, ada berapa kategori, link. Okey. Cikgu, pastikan keselamatan SOP priority kita. Apa-apa pun kita jaga kesihatan dulu, cikgu. Okey, pastikan budak dia jaga kesihatan dia dan patuhi SOP. Kami tak nak berlaku kluster badminton MSSPP. Okey. Okey, semua sistem pertandingan dia. Okey. Nanti saya lihat lagi. Okey, di sini ada syarat pemilihan peserta kejohanan MSSM lah. Kalau yang menang seperti yang saya beritahu tadi lah. Okey. Okey, ini Zoom meeting untuk hari ini. Dan di sini ada link. Okey, kalau cikgu tak dapat scan dia punya QR code, cikgu boleh klik lah link di sini. Okey, dan sepatutnya cikgu akan dapat masuk Google Form lah. Kalau tak boleh, cikgu boleh kontak saya. Nombor saya cikgu boleh dapat dari PK Koko cikgu lah. Okey, sekarang saya nak tunjukkan panduan menghantar video ni. Okey, untuk panduan menghantar video ini, cikgu atau murid buat akaun YouTube pun tak apa. Okey, ikut keselesaan dan kebolehan masing-masing. Okey, contohnya kalau murid cikgu boleh atau tahu cara nak upload video, biar mereka buat.
mereka upload video, dia bagi link dekat cikgu, cikgu cek sahaja video tu tepat ke tak. Okey, boleh guna tak? Okey, boleh, go on, guna. Kalau murid tu ada masalah, dia tak tahu nak upload semua, cikgu lah cikgu yang dikasihi lah perlu beri bantuan. Okey, cikgu carilah cara nak ambil video tu dari budak itu, lepas tu cikgu tolong upload dalam YouTube. Okey. Okey, di sini akan ada semua cara dia lah. Okey, saya terangkanlah. Takut cikgu tak tahu. Okey, cikgu, kalau kamu nak buat YouTube account, perkara pertama kamu perlu ada Gmail dahulu. Okey, pastikan kamu ada Gmail. Lepas itu buka search Google lah, cari sign in. Okey, sign in macam kita mengajar macam biasalah, sign in di sini. Lepas itu cikgu login lah, masuk account. Kalau tak ada, kena buat lah Gmail. Okey, lepas masuk, cikgu tekan 9 biji ini. Okey, 9 biji ini di sini. Dan dia akan keluar simbol YouTube dekat sini. Okey. Ini gambar cikgu. Kalau cikgu ada letak gambar, memang ada lah. Sepatutnya semua cikgu kita sudah ada lah. Okey, kan kita ada MOE, email MOE kan yang diberi oleh pihak kerajaan. Email tu sudah boleh digunakan. Saya sendiri pun guna email itu juga. Okey. So dalam email tu dah ada YouTube. Cikgu klik YouTube tu. Okey, dia akan datang ke YouTube dan cikgu ingatlah kalau yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Okey, cikgu klik muka cikgu dalam page YouTube tu, cikgu buka saluran anda. Dalam bahasa Inggeris dia your channel lah. Okey, your channel, dan kemudian dia akan datang ke sini. Cikgu boleh tekan simbol kamera ini. Okey, simbol kamera ni. Dia akan tulis buatlah atau create. Okey, so dari situ cikgu boleh pilih upload atau go live. Kita nak upload. Okey, muat naik. Lepas itu cikgu pilihlah file macam biasa kita transfer file dalam YouTube, dalam USB, pendrive pun sama jugalah. Pilih file, klik file yang kita nak, open. Okey, bagi sikit masa. Okey, dia akan load. Okey, load muka surat pertama, dia akan tanya tajuk. Tajuk dia apa? Cikgu tolong isi tajuk dia ikut format ini ya, ikut format ini. MSSN Pulau Pinang, kita memang Pulau Pinang dan memang pertandingan badminton. Kategori ikut masing-masing. Kalau kategori under 15, masukkan under 15. Kalau under 12, masukkan under 12. Under 18, under 18. Lepas tu jantina dia. Itu tajuk video dia. Okey, mungkin akan ramai yang sama tapi tak apa. Okey, tak apa sebab link dia memang lain-lain. Okey, lepas itu perihalan ni atau description ni ada dekat bawah. Okey, perihalan ni maksudnya contoh saya buka video ini. Okey, ini tajuk video dia, ini tajuk video dan ini description dia. Bila saya tekan show more nanti, saya akan dapat lihatlah maklumat yang saya perlukan. Okey, maklumat yang saya perlukan. Dah pergi mana dah? Ini. Okey, jadi dalam bahagian perihalan tu cikgu masukkan sekali lagi tajuk dan pengenalan. Nama peserta, sekolah mana, daerah mana dan kod sekolah. Okey. Okey. Dan akhir sekali hashtag badminton MSSPP. Okey. Contohnya sepatutnya yang beginilah kita akan lihat. Okey. Okey, lepas itu dah settle. Ni tempat yang tadi saya cakap kita akan dapat lihat tajuk dan perihalan kan. Okey, dekat tepi sini ada pautan video. Link inilah yang kita nak untuk mengisi Google Form. Link ini. Cikgu tekan copy atau cikgu highlight copy, paste dalam Google Form itu. Okey. Lepas itu dah settle maklumat page pertama. Okey, cikgu, kalau cikgu tak nak orang komen, cikgu tekan ya. Kalau cikgu nak orang boleh komen video tu, cikgu tekan tidak. Tertakluk kepada cikgu lah, ikut masing-masing. Okey. Lepas itu semakkan ini sebab kalau kita tak masukkan lagu atau hak cipta terpilih lah.
apa selalu orang cakap copyright kan. Dia tak akan ada masalah lah. So cikgu boleh teruskan saja sampailah dia hak cipta kan. Okey, teruskan sahaja. Okey, sampailah yang terakhir. Okey, terakhir ini cikgu tolong tak boleh set peribadi. Kalau peribadi maksudnya tak ada orang lain akan dapat lihat video itu, cuma peserta saja boleh lihat. Pemilik akaun ini saja yang boleh lihat video tu. Share dekat saya, link tu pun tak guna sebab saya tak akan dapat buka. Okey. So kalau cikgu cuma ada dua pilihan, satu tidak tersenarai. Maksudnya siapa yang ada link boleh lihat. Ataupun cikgu murid atau cikgu boleh set umum. Semua orang boleh lihat. Ikut cikgu lah. Tapi tak boleh peribadi. Okey. Dan bila dah siap, dia akan cakap video diterbitkan. Okey, cikgu boleh copy sekali lagi link dekat sini kalau nak. Kalau sudah ada link tu, tak perlu tutup sahaja. Video itu akan muncul. Okey, dekat sini. Okey, contoh dia saya nak tunjuk. Okey, contohnya dalam channel inilah. Manage video. Tengok, dia akan jadi macam inilah. Inilah contoh-contoh video yang kami sudah keluarkan. Kalau yang cikgu punya tak pernah keluar video, dia akan keluar salah satu video yang ada lah. Okey? Okey. Okey, yang ni untuk tentang upload video. Okey? Dan panduan ini juga ada dalam kita punya Blogspot. Okey, ada juga. Okey. Last kali ni panduan mengisi Google Form tadi sudah beritahu. Panduan pun sudah diberi. Dan apa lagi nanti ya. Yang terakhir. Nanti saya lihat video. Okey, sekali lagi ya cikgu saya nak jelaskan page ini tak perlu. Page ini tak perlu. Ini cuma saya punya nasihat sahaja. Bermula dari page ini cikgu perlu masukkan. Okey, cikgu perlu masukkan. Okey, ya betul saya sudah ingat. Okey, saya ada sudah sediakan panduan panduan edit tajuk dan pengenalan pertandingan dalam video murid itu. Okey, so kalau murid tak tahu pun boleh lihat video inilah. Okey. Salah satu cara yang saya gunakan Windows 10 lah, komputer Windows 10. Buka saja aplikasi foto. Okey, buka saja aplikasi foto. Okey, ini simbol dia. Okey, dalam dia macam ni. Okey, dan ada penjelasan dia lah. Saya akan terangkan. Okey, kita masukkan video. Lepas tu kita add saja title card, tak perlu buat susah-susah. Cikgu kalau tak biasa dengan menggunakan apps ini ataupun tak ada Windows 10, cikgu boleh gunakan aplikasi telefon pun boleh selagi benda itu nampak dan jelas. Jangan guna aplikasi yang lepas edit kita pun tak tahu ini pertandingan badminton. Okey, ataupun cikgu boleh guna PowerPoint. PowerPoint masuk video, add 2 slide di depan, masukkan maklumat, save as video, settle. Okey, kalau cikgu nak guna cara yang saya gunakan ini pun boleh jugalah sebab saya memang gunakan Windows 10. Okey. Semua maklumat kena betul. Okey, lepas tu check tengok video betul tak? Okey. Nanti ya. Okey, contoh hasil video. Ini yang bila saya buka, bila saya tekan link yang dihantar oleh cikgu, ini yang saya nak lihat. Mula-mula saya akan nampak yang ni. Okey, tajuk dia. Saya nampak, MSSN, Pulau Pinang Badminton, kategori apa. Okey, next, saya nak lihat butiran peserta. Nama dia, sekolah apa, daerah apa, kod sekolah. Okey, lepas itu tak perlu ada apa-apa, terus dengan pergerakan peserta.